Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tugasan kumpulan kami iaitu projek perancangan di bawah pensyarah kami iaitu Profesor Madia, Dr. Muhammad Isham bin Muhammad Hamzah. Okey, ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang iaitu Wan Nosiah binti Abdullah, Haja Inun binti Haji Mami dan akhir sekali adalah saya iaitu Nusarhana binti Zakaria. Okey, tajuk bagi perancangan pendidikan kami adalah Lambaian Kaabah Membina Impian Meraih Kerinduan atau ringkasannya adalah LABAIK. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan sinopsis. Okey, program LABAIK melibatkan 30 orang murid sekolah menengah tingkatan 4 di Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin. Penerangan yang diberikan adalah secara visual tour iaitu melihat Kaabah, tempat sa'i, tu Safa dan juga Marwah, Arafah tempat berwukuf, Muzdalifah, Mina, 3 tempat melontar jamrah iaitu Kubra, Wusta dan Sukhra. Okey, pendidikan masa kini bukan sahaja tertumpu kepada teori semata-mata. Malah, aspek praktikal sangat penting khususnya dalam mendepani revolusi industri 4.0, IR 4.0. Okey, melalui program LABAIK yang dibangunkan ini, ia menggunakan pendekatan secara praktikal dan ia juga menepati program transformasi sekolah iaitu sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kemenjadian murid dan juga sekolah yang berkualiti tinggi. Melalui SKPMG 2 iaitu standard 3 pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid telah menjelaskan bidang kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah. Melalui falsafah pendidikan kebangsaan pula, ia menjadi tunjang utama untuk menetapkan matlamat dan juga agenda pendidikan negara. Sistem pendidikan di Malaysia bermula daripada sistem pendidikan prasekolah hinggalah pendidikan lepasan sekolah menengah yang mempunyai matlamat yang juga sama iaitu untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatu padu, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera, menjadikan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia iaitu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017. Okey, rasional projek ini adalah merupakan salah satu bagi kurikulum pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 di bawah tajuk ibadah haji. Okey, seterusnya dapat menarik minat murid di mana murid sangat berminat dan juga permintaan yang sangat tinggi daripada mereka. Okey, dan seterusnya adalah untuk memudahkan mereka sebagai persediaan untuk menjawab kertas pendidikan Islam bagi SPM. Okey, visi bagi perancangan projek kami adalah untuk melahirkan insan yang berazam bersungguh-sungguh untuk menunaikan haji sejak usia remaja dan celik rukun Islam yang kelima. Okey, seterusnya misi pula adalah beriltizam untuk menjadikan murid melaksanakan rukun Islam kelima pada usia muda bagi membina kecemerlangan diri untuk menjadi insan yang kamil dalam kehidupan. Dan seterusnya, matlamat pula adalah untuk menggalakkan murid membentuk impian melaksanakan haji di usia muda, mencetuskan inspirasi dan keinginan kepada murid untuk segera melaksanakan haji atau umrah, dan seterusnya melalui program ini juga dapat memberikan asbab kepada ibu bapa untuk celik umrah dan juga haji. Okey, objektif bagi perancangan pendidikan atau program kami ini adalah memberikan proses pembelajaran dan juga pengalaman kepada murid tentang perjalanan ibadah haji yang sebenarnya. Okey, seterusnya untuk memendedahkan praktikal dan juga rukun serta wajib umrah dan haji dengan cara yang lebih mudah untuk difahami oleh murid, dan seterusnya untuk membantu murid lebih memahami tajuk dan juga untuk memudahkan mereka menjawab soalan peperiksaan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan analisis SWOT iaitu keperluan projek, di mana dari segi kekuatannya, rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh umat Islam, pendedahan di peringkat awal sebagai panduan hidup,
dan juga kolaboratif bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan juga bahagian bimbingan Lembaga Tabung Haji Negeri. Okey, dari segi kelemahannya pula adalah murid kurang memberi tumpuan. Okey, pengaruh keadaan cuaca yang semasa, panas dan juga hujan semasa simulasi dijalankan. Okey, seterusnya dari segi peluang iaitu menikmati sepenuhnya penggunaan dunia tanpa sepadan. Murid-murid dapat mengunjungi sendiri tempat pelaksanaan ibadah haji secara percuma, ya, di mana kunjungan dilakukan secara maya dan dapat meneroka tempat melaksanakan rukun dan juga ibadah haji bersama kawan-kawan dan guru dengan bantuan pemberi maklumat yang berada di lokasi. Dan akhir sekali berkaitan dengan cabaran di mana komunikasi dua hala yang memerlukan talian jalur lebar yang lebih baik iaitu tanpa gangguan. Okey, seterusnya zon masa yang berbeza, lokasi ibadah yang berbeza dan juga mengambil masa di mana penerangan adalah secara langsung. Okey, seterusnya adalah teori perancangan yang telah diaplikasikan melalui projek perancangan kami di mana kami telah mengaplikasikan teori keperluan matlamat. Okey, di mana teori ini dipelopori dan dikemukakan oleh Edwin A. Locke iaitu akhir tahun 1960-an. Edwin Locke mengaitkan di mana asas motivasi seseorang individu dalam melakukan sesuatu kerja bergantung kepada keinginan untuk mencapai matlamat mewakili tindakan yang akan dilakukan pada masa hadapan. Dan keperluan matlamat secara khusus, jelas dan mencabar dapat memotivasikan dan mengarahkan tingkah laku ke arah prestasi kerja yang berkesan. Dan seterusnya, terdapat 5 prinsip asas keperluan matlamat untuk memotivasikan seseorang individu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menjelaskan berkaitan dengan apakah 5 prinsip asas keperluan matlamat untuk memotivasikan seseorang individu di mana kami telah menggunakan atau telah mengaplikasikan teori keperluan matlamat ini. Okey, saya akan sambung mengenai 5 prinsip asas keperluan matlamat. Yang pertama, kejelasan. Kedua, mencabar. Ketiga, komitmen. Keempat, maklum balas. Dan kelima, kerumitan tugas. Kejelasan. Matlamat haruslah jelas, boleh diukur dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Kebaikan, jika berlaku sedikit salah faham dalam perilaku, orang lain masih boleh bertoleransi dan menghargai. Seorang individu tahu apa yang diharapkan dan cuba menggunakan hasil yang tertentu sebagai sumber motivasi. Murid diberi penerangan daripada guru pendidikan Islam bahawa program yang dilaksanakan ini sangat penting, terutamanya kepada kita sebagai umat Islam yang wajib melaksanakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, mencabar. Ciri yang penting dalam teori keperluan matlamat. Individu sering bermotivasi oleh prestasi dan menilai tujuan berdasarkan pentingnya sebuah pencapaian yang telah dijangkakan. Jika seseorang itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan akan diterima dengan baik, akan ada motivasi alami, yakni semula jadi, untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Sangat penting untuk memberi perhatian kepada keseimbangan yang tepat antara sasaran yang mencabar dan tujuan yang realistik. Programlah baik mendedahkan cabaran-cabaran yang akan dialami oleh murid ketika melakukan rukun-rukun umrah atau haji, antaranya seperti berniat ihram, berwukuf, melakukan tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib. Yang ketiga, komitmen. Matlamat yang difahami adalah lebih berkesan dan mudah. Pekerja dapat merasakan diri mereka sebahagian daripada matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Murid dan guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan program.
Komitmen yang tinggi akan dapat memberi pulangan kejayaan kepada projek perancangan ini. Yang keempat, maklum balas. Memberi peluang menjelaskan, menyelaraskan kesulitan matlamat dan mendapat pengiktirafan. Amat penting untuk memberi tanda aras atau sasaran sehingga seorang individu dapat menghasilkan sendiri bagaimana mereka melakukan kerja itu. Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada murid, mereka sangat gembira dan teruja ketika menonton secara virtual tour dan juga melaksanakan secara praktikal ibadah haji dan umrah. Okey, yang kelima, kerumitan tugas. Ini berkaitan dengan penyediaan masa yang cukup bagi individu supaya dapat mencapai hala tuju dan meningkatkan prestasi. Dan dalam program Labaik, murid diterangkan setiap rukun umrah atau haji wajib dilakukan dengan berhati-hati dan sempurna. Model perancangan yang diaplikasikan ialah model perancangan PPBS, Planning, Programming, Budgeting System. Model ini merupakan salah satu model yang digunakan bertujuan untuk membantu pihak pengurusan dalam pengagihan tugas dan sumber tenaga supaya lebih efisien. Model ini wujud berdasarkan kepada teori sistem. Dan model PPBS ini tidak melihat kepada organisasi asal, tetapi lebih kepada pengagihan tugas untuk melaksanakan sesuatu program. 10 langkah model perancangan PPBS. Langkah pertama ialah analisa keperluan dan masalah. Langkah kedua, menetapkan matlamat dan objektif. Langkah ketiga, mendefinisi objektif secara tingkah laku. Langkah keempat, mereka bentuk struktur program dan format. Langkah kelima, merumuskan pendekatan alternatif. Langkah keenam, analisa dan alternatif kos. Langkah ketujuh, memilih dan mengambil alternatif optimal. Langkah ke-8, menyediakan bajet atau perbelanjaan untuk program. Langkah ke-9, memantau program yang dilaksanakan dan langkah ke-10, menilai hasil program. Okey, ini adalah merupakan senarai jawatan kuasa iaitu Jawatan Kuasa Induk, Penasihat Datin Wan Norsiah binti Abdullah, Pengerusi Puan Hajah Inun binti Mamit, Timbalan Pengerusi Encik Muhammad Afif bin Mazlan, Setiausaha Puan Nur Sarahana binti Zakaria, Timbalan Setiausaha Cik Siti Nur Syahida binti Maktar, Bendahari Cik Ainayatul Ain binti Hosni, Urus Setia Encik Syahri Osman dan Puan Syukriyah Sakinah binti Ahmad Fauzi. Manakala jawatan kuasa kerja pula secara terperinci ialah Jawatan Kuasa Jemputan Penceramah Puan Hajah Inun binti Mamit menyediakan surat panggilan kepada penceramah yang dijemput ke program. Pengelola program Puan Habibah Muhammad mengelola program dan aktiviti-aktiviti. Pendaftaran peserta Cik Nawal Oteh menyediakan borang pendaftaran dan menguruskan pendaftaran guru dan peserta. Jurufoto dan dokumentasi Encik Damiril Habian Hosni bertugas sebagai orang yang mengambil gambar dan menyediakan dokumentasi keseluruhan program. Persiapan lokasi Encik Muhammad Syahid bin Saad menyediakan tempat untuk menjalankan aktiviti program. Persiapan peserta Encik Muhammad Syaf bin Ahmad Fariz menyediakan dan menguruskan persiapan peralatan yang digunakan sebelum dan selepas aktiviti. Ejeki Teknikal Puan Nur Hanani binti Nagmuddin menguruskan penyediaan laptop dan rangkaian internet.
Tentatif program lambaian Kaabah, membina impian, meraih kerinduan yang juga singkatannya LABAIK diadakan pada 7 November 2022 pada hari Isnin di Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin 8 hingga 12 tengah hari. Masanya jam 7.30 pagi pendaftaran peserta dan guru. 8 pagi slot 1 simulasi wuduk menggunakan spray. Diteruskan dengan slot 2 simulasi memakai pakaian ihram. Jam 9 pagi akan bermula slot 3 simulasi ibadah umrah. Dan kemudian pelajar akan berehat sehingga 10.30 pagi akan mula semula slot keempat iaitu simulasi ibadah haji. Dan pada 11.30 pagi perasmian penutupan oleh Pengetua Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin. Penyampaian sijil kepada peserta, jamuan dan dijangkakan 12.30 tengah hari majlis bersurai. Okey, ini adalah merupakan cartagan mengenai perjalanan program kami, iaitu pembentangan perancangan awal program semasa kelas bersemuka pada bulan September yang lalu. Perbincangan secara maya kami lakukan pada penghujung bulan September hingga minggu kedua bulan Oktober. Perbincangan akhir secara bersemuka yang kami lakukan di Movenpick Hotel pada minggu kedua bulan November. Pelaksanaan program di sekolah bulan November minggu keempat. Rakaman video pembentangan pada bulan Disember minggu yang pertama. Dan kelas secara atas talian pada minggu kedua bulan Disember. Okey, ini adalah merupakan anggaran perbelanjaan program LABAIK ini. Peralatan program sebanyak ringgit Malaysia RM1,100. Peralatan peserta sebanyak ringgit Malaysia RM480 dan jumlah keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia RM1,580, yang mana sumbangan ataupun pendapatan sumber daripada program ini daripada pihak sekolah sebanyak RM1,000 dan dari Surau Alfa Izin sebanyak RM580. Dan semua itu totalnya RM1,580 mengikut perbelanjaan yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Haji Inun, dan saya, Datin Manusia, akan menyambung presentation daripada kumpulan kami. Presentation saya akan meneruskan kepada penjelasan aktiviti mengikut elemen perancangan, dan kita ketahui bahawa terdapat 9 elemen perancangan dan perbincangan akan dibuat secara detail mengikut 9 elemen tersebut. Elemen yang pertama adalah misi dan wawasan. Telah ditetapkan bahawa misi bagi program ini adalah beriktiza menjadikan murid melaksanakan rukun Islam kelima di usia muda bagi membina kecemerlangan diri untuk menjadi insan yang kamil. Dan antara aktiviti yang akan dibuat ketika ini adalah di mana dengan memastikan program niat dibuat ketika permulaan program dan menekankan tentang kepentingan ibadah tersebut. Yang kedua adalah tentang rasional. Seperti yang telah ditetapkan di atas juga, rasional bagi program ini di mana? Ia adalah satu kurikulum pendidikan KSSM tingkatan 4 yang menggariskan murid perlu didedahkan kepada teori pembelajaran ibadah haji. Namun, pembelajaran teori tanpa praktikal adalah satu yang sangat tidak berkesan.
Jadi, penjelasan aktiviti yang kami lakukan adalah program simulasi ini selain berteori dan disulami dengan praktikal seperti simulasi uduk, simulasi pemakaian ihram, simulasi umrah dan simulasi haji. Yang ketiga adalah matlamat. Matlamat projek perancangan yang dilaksanakan ini menggalakkan murid membentuk satu impian untuk melaksanakan haji di usia muda. Seterusnya mencetuskan inspirasi dan keinginan kepada murid untuk segera melaksanakan ibadah haji atau umrah dan secara tidak langsung program ini juga dapat memberi asbab kepada ibu bapa untuk celik umrah dan haji. Jadi bagaimana dengan aktiviti yang kita laksanakan? Di sini program simulasi tersebut turut disertai dengan bersifat visual di mana video conference bersama mutawif di Mekah dan Madinah turut dibuat dan program juga diberi iPad untuk melihat keadaan Mekah secara visual. Elemen perancangan yang keempat adalah strategi, di mana strategi ialah memberi proses pembelajaran dan pengalaman kepada murid tentang perjalanan ibadah haji itu yang sebenar, dan melalui program Labaik ini juga dapat mendedahkan secara praktikal dan rukun serta wajib umrah dan haji. Penjelasan bagi program tersebut, aktiviti yang dilakukan adalah program simulasi ini selain bersifat praktikal pada setiap rukun-rukun haji, bahan-bahan juga disediakan seperti pakaian ihram, spray uduk dan sebagainya. Alatan dan gadget juga disediakan untuk perjalanan ke Mekah secara virtual. Dan seterusnya adalah penilaian tindakan. Proses untuk pemantauan penilaian agar proses program dapat mengikut masa-masa yang telah ditetapkan terutama kepada catakan. Dan di sini pemantauan dibuat oleh guru kanan program dalam bidang kemanusiaan. Elemen seterusnya adalah pemilihan tindakan. Di sini kita lihat pendetailan bagi pemilihan tindakan adalah pilihan-pilihan aktiviti yang perlu dibuat berdasarkan perbandingan kos yang terlibat ataupun sebagai alternatif program. Dan seterusnya, penjelasan aktiviti mengikut elemen perancangan ini di mana perjalanan akan dibuat di Dewan Sekolah dan juga di Dewan Surau Al-Faizin Desa Setapak. Elemen yang berikutnya adalah penggubalan rancangan. Format analisis merangkumi aspek alternatif yang akan dijalankan. Perincian pilihan aktiviti akan dibincangkan bersama fasilitator dan terlibat dan dibawa dalam perbincangan jawatankuasa. Aktiviti yang dijalankan bagi melihat elemen ini adalah perbincangan secara maya bagi ahli kumpulan penaja bersama jawatankuasa dari pihak sekolah. Di sini kita lihat sama ada perlunya penggubalan atau penambahbaikan program. Dan elemen perancangan yang seterusnya adalah pengawalan proses dan penempatan piawaian. Okey, di sini penilaian program dilaksanakan secara edaran borang soal jawab dan murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang telah disediakan dan guru akan mengumpulkan kembali borang-borang tersebut. Ini adalah bagi menetapkan piawaian yang telah kita setujui sebelum ini. Aktiviti yang akan dilancarkan ketika ini bagi memastikan elemen ini berjalan adalah mengambil borang soal selidik dan membuat postmortem bagi membuat analisa bagi borang tersebut dan memastikan bahawa program mendapat liputan daripada Facebook sekolah. Elemen yang seterusnya adalah perancangan semula. Seterusnya, proses akan membuat pilihan yang terbaik bagi aktiviti yang akan dijalankan setelah siri-siri mesyuarat jawatankuasa dijalankan. Di sini, Facebook Live yang telah dipersetujui dan juga website yang telah dipersetujui yang dirasakan lebih tepat untuk memenuhi objektif yang telah ditetapkan dan bagi memastikan capaian media yang baik dan gadget juga boleh digunakan. Seterusnya adalah penjelasan aktiviti mengikut proses perancangan. Jadi, terdapat 5 langkah yang dibuat untuk proses ini. Langkah pertama adalah menentukan masalah dan keperluan. Berdasarkan dapatan soal selidik daripada program tahun lepas dan juga ilmu visual maya yang baru, memberi pendedahan idea bagi tahun ini.
dan aktiviti yang dijalankan, AJK Penaja akan menilai dan menganalisa soal selidik program pada tahun yang sebelumnya. Langkah kedua adalah mengenal pasti objektif program. Dalam matlamat dan objektif yang telah ditetapkan, pemilihan kumpulan sasaran dikenal pasti, perlu bersesuaian dan mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Rasional pemilihan kumpulan sasaran seramai 30 orang juga perlu dianalisa untuk berdasarkan program-program yang seumpama ini yang pernah dijalankan sebelumnya. Maklum balas guru perlu untuk mengukuhkan lagi rasional pemilihan pelajar ini. Dan bagi aktivitinya, guru-guru akan menapasti pelajar, memastikan objektif yang ditetapkan dapat dicapai, dinilai dan dilihat serta memilih strategi pelaksanaan program bersesuaian dengan kumpulan yang disasarankan itu, iaitu pelajar tingkatan 4 yang akan menduduki periksaan sijil pelajaran Malaysia pada tahun hadapan. Bagi langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menjana program penyelesaian. Dan program Labak ini menyediakan format analisis di mana merangkumi aspek alternatif aktiviti yang akan dijalankan dan perincian pilihan aktiviti akan dibincangkan bersama fasilitator yang terlibat dan dibawa kepada perbincangan jawatankuasa ke peringkat yang seterusnya. Pilihan-pilihan aktiviti ini juga perlu dibuat berdasarkan perbandingan kos yang terdapat dalam alternatif program. Jadi, aktiviti yang dirancangkan seperti Facebook dan website yang telah dipilih tadi dan juga memastikan capaian maya yang baik dan gadget yang ada adalah yang boleh digunakan. Langkah yang keempat adalah memilih reka bentuk program. Langkah seterusnya adalah untuk menyenaraikan aktiviti yang akan dilaksanakan. Pada peringkat ini, 2 aktiviti telah dipersetujui iaitu murid menonton simulasi, mengerjakan umrah dan haji pada masa yang sama mereka melakukan secara praktikal bagi untuk ibadah cara wuduk, pemakaian ihram dan juga rukun-rukun haji dan umrah. Di sini, bagi aktiviti ini, perbincangan dengan mutawif di Mekah adalah penting untuk memastikan bahasa yang digunakan adalah satu bahasa yang dapat difahami oleh pelajar kita dan juga link maya yang baik supaya apa yang ditontonkan itu dapat dilihat dengan sebaiknya. Seterusnya adalah menilai program. Proses program Labak ini di mana proses pemantauan dan penilaian agar progres program adalah mengikuti masa-masa yang telah ditetapkan dalam catagan dan pemantauan dibuat oleh guru kanan mata pelajaran bagi bidang kemanusiaan. Aktiviti yang dibuat bagi proses perancangan ini adalah mengambil borang soal selidik dan membuat postmortem program. Maka kesimpulan dia, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Yang kedua, program ini dapat memudahkan murid untuk memahami konsep ibadah haji dengan cara mudah dan jelas. Simulasi yang dibuat dapat menarik dan dapat menimbulkan keinginan mengerjakan ibadah ini dan seterusnya dapat menanamkan keazaman bersungguh-sungguh untuk menunaikan haji pada usia yang remaja. Yang seterusnya menjelaskan aktiviti mengikut program perancangan yang sistematik dan memastikan matlamat, tujuan dan objektif dapat dicapai. Dan akhirnya, program ini dilaksanakan dan diharap mampu memberi manfaat kepada semua peserta dan juga kepada guru-guru yang mengikutinya. Berikut adalah rujukan yang dibuat, yang dicari oleh kumpulan kami. Itu sahaja daripada kumpulan 16 kumpulan yang terakhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.